Hi guys, nama aku Hami and welcome to my channel, Okay Hami. Okay, hari ni aku nak share dengan korang tentang asas animasi dan term-term yang biasa digunakan dalam animasi yang paling basic. So sebelum kita mulakan, apa kata kita kenal apa itu animasi. Kumpulan lukisan dikumpulkan dan digerakkan sehingga ia bergerak, dan itulah dinamakan animasi. So konsepnya sama seperti video. Kalau yang korang tahu, video asalnya terdiri daripada beberapa keping gambar yang digerakkan, diplay sepanjang jalan dan menghasilkan satu pergerakan, maka terhasillah video. Begitu juga animasi. Kita lukis, drawing setiap pergerakan, maka terhasillah animasi. Salah satu software yang kita gunakan dalam menghasilkan animasi adalah Flash, atau sekarang dikenali sebagai Adobe Animate, ataupun satu software adalah Toon Boom Harmony. Drawing yang dikumpulkan, yang disusunkan jadi animasi ini kita panggil frames. Kalau korang tengok di sini dalam Flash, ini yang dinamakan frame. Okay. Bila frame ni disusun, bila kita lukis dalam setiap frame ni disusun, maka terhasillah animasi. Ada berapa frame dalam satu saat setiap animasi, ataupun biasanya sama je. Kalau kita dalam video juga still ada frame rates, actually 24 atau 25 per second. Ni paling basic lah. So tak nak banyak sangat. Kalau banyak sangat, lagi banyak kita kena lukis. So sama juga macam video. Video pun actually terdiri daripada berapa gambar, berapa frames dalam per second. So biasanya yang basic memang sama macam animasi kan, 24 atau 25 per second. Bagaimana animasi dia berfungsi, kalau kita boleh tengok the making of stop motion. Stop motion juga terdiri daripada beberapa gambar. Kita menggunakan patung dan kita ambil gambar per frame hinggalah terhasilkan pergerakan dan terhasillah animation. 24 frame per second, maksudnya 24 frame per saat. Okay. So 24 ni kalau tengok dalam Adobe Animate ni, maksudnya sampai sini lah. Ini jumlah frame. 1, 2, 3, 4, 5 sampailah 24. Bila di play, dia akan berjalan daripada 1 ke 24 ni dalam masa 1 saat. Tetapi tak semestinya dalam setiap frame ni kita perlukan melukis untuk menghasilkan animasi. So terpulang pada kita bagaimana kita nak kontrol lah. Okay, ni contoh lah. Contoh nak menggerakkan bulatan merah ni daripada point A ke sini, point B contohnya. So kalau dalam masa 1 saat ada 24 frame, kita key in key kat sini. Okay, so the next key di sini. Okay, ni first key, ni second key. Okay, key ni adalah point lah, point dia pergerakan daripada contoh ni point A ke point B. Okay, kita gunakan kalau dalam Flash kita untuk pergerakan mudah ni, kita boleh gunakan Create Motion, okay, Classic Twin. So dia akan terhasillah pergerakan daripada sini ke sini. Kelajuan dia begini. So kelajuan daripada sini ke sini dalam masa 1 second. Kalau kita menghasilkan pergerakannya daripada frame 1 sampai ke frame 24 lah. So kalau kita nak lebih laju, kita akan drag the point lebih dekat lah, mungkin dalam 1 sampai ni 9 yang mana ya, 9 frame dia bergerak. So dia akan jadi lebih laju lah. Kalau ada soalan orang menyatakan berapa banyak frame kita perlukan untuk menghasilkan pergerakan, itu terpulang daripada apa yang kita mahulah. Kita dah dia perlahan ataupun
ataupun laju lah. So kalau laju, frame akan lebih sedikit lah. Itu untuk pergerakan normal lah, yang simple lah. Satu term ialah timing. Apa itu timing? Timing ni adalah apa yang kita decide pergerakan adalah antara laju atau slow. Itu dinamakan timing lah. So kita nak berapa frame, itu pun dipanggil timing. Berapa frame per second, contoh 24 frame per second, itu pun dipanggil timing. Dan juga kita nak berapa drawing dalam pergerakan ni. Contoh pergerakan ni daripada 1 ke 9, kita gunakan twin dalam Adobe Animate ni. So dia automatic lah pergerakan ni. So tapi kalau secara manual, actually dia ada drawing setiap pergerakan. Daripada pergerakan ini ke sini, yang tengah-tengah ni kita panggil sebagai in between. Okay. So maksud in between ni, kalau direct translate maksudnya di antara lah. So bila point A ke point B, pergerakan point A ke point B, untuk kita bergerakkan daripada point A ke point B ni, kita perlukan in between. Ini dipanggil in between, yang di antara drawing, di antara point-point tu lah, pada key ke key tu. Okay, bila point A ni kita panggil key pula, atau kalau ada pose, kita panggil dia key poses. Kita perlukan in between. So yang saya buat ni, dia punya in between adalah dipanggil on one. Okay, panggil timing on one. Kenapa on one? Sebab saya menggunakan setiap frame untuk menghasilkan pergerakan ni. So satu frame. Okay. So basically pergerakan tu akan nampak lagi macam smooth lah. Tapi dalam animasi 2D, biasanya kita menggunakan kebiasaannya lah, kita gunakan onto. Onto ni pula, contohnya kepada A ke B ni, kita menggunakan jarak drawing, bukan 2 frame, satu drawing dalam setiap 2 frame. So dia akan nampak lebih beza lah. So ni sebenarnya untuk memudahkan kerja lukisan lah. Sebab kalau sekarang ni, kalau setakat bulat senang lah. Tapi kalau kita lekan full figure, kita nak setiap drawing ni kita nak lukis kan, on one kan. So on one terlalu banyak. So kebiasaan ni kita akan gunakan on two, timing on two. Okay, ni dipanggil timing on two. Kebanyakannya lah ada anime kadang-kadang dia pakai on 3, on 4. So on 4 ni contoh macam ni lah, dia akan nampak lebih pop lah. Tapi kalau drawing tu cantik, diorang akan dapat sembunyikan kelemahan popping tu lah. So selalunya anime lah menggunakan on 4 atau on 3, sebab diorang punya key poses tu sangat kuat. Untuk animation barat pula, biasanya dia akan pakai on 2 dan on 1, lebih banyak drawing lah. Okay, so harap semua faham lah dalam timing on 1 dan on 2. Okay, so apa pula perbezaan timing dengan spacing? Okay, don't get confused antara timing dan spacing. Dia actually berbeza. Okay, spacing ni pula bermaksud jarak antara drawing ni setiap frame. Contoh ni saya pakai onion skin untuk nampakkan setiap drawing dalam setiap frame. Okay, so ni nampak jarak dia sekata.
So ini dipanggil spacing, jarak antara drawing. Ini ke sini, maksudnya first IB frame 1, second IB, third IB, fourth IB sama kan, sekata. So dipanggil spacing. So jadi pergerakan ni pun nampak standard, nampak sekata. So dalam animasi, untuk cara untuk menunjukkan animasi tu lebih menarik, biasanya kita akan ada timing, spacing yang kita panggil is out, is in. Okay, is out, is in ni maksudnya kita ada jarak sikit spacing ni. So macam ni, next IB lebih dekat, ini tengah-tengah, dan hujung dia lebih dekat. Kenapa saya buat begini? Supaya dia nampak starting point dia, pergerakan tu akan menjadi lebih slow. Bila jarak jauh, drawing tu jauh, pergerakan dia akan macam laju, slow, laju, slow, dia slowly slope. So dia dipanggil, inilah dipanggil spacing yang berbeza di setiap frame dan menghasilkan is out dan is in. Nampak tak? Ok, contoh saya pakai twin lah untuk timing on one. Ni sekata kan, movement yang sekata. So bila saya ambil kat sini, saya gunakan is out, is in out. Nampak jarak dia, ini lebih dekat, jarak lebih jauh dan lebih dekat kan. So dia akan menghasilkan slow kat sini, fast kat tengah-tengah, dan dia kembali slow untuk stop. Start slow and stop slow. Is out, is in ni actually terdapat dalam buku Richard William, The Animator Survival Kit, dan mengatakan bila start slowly keluar ni dipanggil is out, dan slowly berhenti ni dipanggil is in. Tetapi dalam Flash sangat sedikit mengelirukan lah, dia terbalik, dia tulis is in dan is out pula. So actually tak apa, tak perlu confuse, asalkan kita faham yang apabila kita melakukan sesuatu pergerakan tu, kita perlukan slowly out dan laju di tengah-tengah, dan sebelum stop dia kena perlu slow untuk stop. Ok, kalau kita dapat menghasilkan pergerakan yang subtle lah. Perbezaan kalau tiada is lah. So ni kalau yang tadi is, dia nampak sekata je kan pergerakan dia. Tapi bila ada is, nampak slowly bergerak dan slowly out, akan lebih nampak slow start, laju dia tengah-tengah, dan kemudian dia slowly stop. Tapi kalau tanpa is, dia akan sekata je. So nampak tidak normal dan tidak menarik lah. Sebab tu kita perlukan is out and is in dalam setiap pergerakan animasi kita. Ok, so contoh lah, ini contoh yang saya gunakan auto twin yang automatic lah pergerakan lah. Ok, so ni contoh kalau kita menggunakan animasi tradisional pula. Contoh first key poses, dan next key,
daripada pergerakan key first dan second pose kan. So kita buat dekat on to lah, sebab kalau on one terlalu banyak drawing kita lukis kan. Contoh macam end pose dia dekat frame 10 kan, maknanya kena 10 drawing kena lukis. Orang tanya berapa banyak drawing, berapa banyak frame diperlukan untuk satu gerakan. Actually depends kita nak buat gerakan tu laju atau tak. Tapi nak mudah buat laju je lah, sebab kalau lagi slow lagi banyak benda kita nak lukis, banyak timing kita nak kena buat. Okay, so contoh ni daripada sini ni tips, kita lukis tengah-tengah dulu. Okay, salah satu term dalam animasi satu adalah arc. Ini dipanggil arc. So setiap gerakan kita perlukan arc untuk tidak nampak animation tu macam jerky atau tersangkut-sangkut lah. Okay, so untuk daripada tangan sini ke sini, saya gunakan ease out. Ni IB tengah-tengah dan slowly stop. Okay, mendapatkan efek ease in. So ni selalunya untuk gerakan yang simple lah. Okay, so nampak tak? Jadi kita start slow, IB dekat, dan tengah-tengah ni dia spacing jauh sikit. So nampak dia macam laju sedikit dan kemudian dia slowly stop. Okay, that's the one of the trick lah untuk membuat animasi yang betul dan cantik lah. Bila dia berada dalam arc yang betul, akan menghasilkan animasi yang cantik lah. Okay, kalau tengok tangan ni pula, kenapa saya buat dia bengkok macam tu, nampak tak straight, supaya untuk mengelakkan dia nampak macam robotik lah kan. Contoh, saya gunakan drawing yang sama. First IB dengan second IB sama, dia akan nampak macam robot. Tangan tegak dia kan. So actually kalau kita gerakan normal pun tangan akan bengkok lah. Ataupun kadang dalam animasi kita perlu exaggerate. Exaggerate tu maksudnya berlebihan. So itu salah satu prinsip animasi juga. So mungkin akan saya akan terangkan lebih lagi dalam next video mungkin. So inilah setakat ni yang paling basic. Perlu ada arc, ease out and ease in, timing, spacing, in between key poses. So kalau korang dapat faham semua benda ni, akan lebih mudah lah untuk membuat animasi korang. So macam mana setakat ni, adakah video ini membantu korang dalam menghasilkan animasi? Kalau ia membantu, kalau korang suka, sila like, share dan subscribe, dan penting komen.
Kalau banyak view, banyak subscriber, mungkin saya lebih semangat untuk buat next video lah. Boleh share lebih banyak tutorial pada korang lepas ni. Please like and share, subscribe, dan jumpa lagi in next video. Terima kasih kerana menonton. Peace.